Hello semua, kita berjumpa lagi dengan saya Cikgu Yana. Apa khabar semua anak murid saya, sihat ke tak? Saya harap semua anak-anak murid saya dalam keadaan sihat dan juga sejahtera. Okey? Semua, kalau macam sebelum ni kita dah belajar mengenai jadual berkala unsur. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Masih lagi dalam jadual berkala unsur, tetapi kita teruskan ke bahagian yang seterusnya, iaitu pembentukan ion. Baiklah semua, adakah anda masih ingat lagi penerangan saya melalui video sebelum ni berkaitan jadual berkala unsur? Saya harap awak ingatlah, janganlah lupa pula. Kalau awak lupa, awak boleh tengok video saya yang sebelum ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan jadual berkala unsur semua? Jadual berkala unsur ini merupakan himpunan unsur-unsur kimia. Itulah yang dimaksudkan dengan jadual berkala unsur. Tetapi, adakah anda tahu bagaimana unsur-unsur ini disusun di dalam jadual berkala unsur? Unsur-unsur di dalam jadual berkala unsur disusun berdasarkan nombor proton. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita akan mula pertama sekali dengan hidrogen. Kerana apa? Hidrogen dia nombor proton adalah 1. Selepas hidrogen, kita akan terus kedua, iaitu helium. Kenapa helium? Kerana nombor proton helium adalah 2. Selepas itu kita pergi kepada lithium. Kerana apa? Kerana nombor proton lithium adalah 3. Itu pattern dia macam mana unsur ini diletakkan di dalam jadual berkala unsur. Baiklah, sekarang ni kita akan pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu pembentukan ion positif dan ion negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan pembentukan ion? Okey, pembentukan ion adalah di mana situasi atoms akan mendermakan elektron pada petala terakhirnya, ataupun situasi di mana atoms akan menerima elektron untuk petala terakhirnya bagi mencapai susunan elektron yang oktet dan juga duplet. Tapi, apakah yang dimaksudkan dengan susunan oktet dan juga susunan duplet? Susunan oktet dan juga susunan duplet adalah susunan elektron yang stabil. Di mana bagi mencapai susunan elektron yang stabil untuk oktet, dia mampu memegang 8 elektron untuk satu petala. Dan susunan elektron yang stabil untuk duplet, dia mampu memegang 2 elektron untuk satu petala. Ion terdapat 2 jenis ya. Macam mana 2 jenis tu apa dia? Awak tengok kat papan putih ni. Ion terbagi kepada 2 jenis. Sama ada ion positif ataupun ion negatif. Apakah yang dimaksudkan dengan ion positif? Ion positif adalah situasi di mana atoms akan menderma elektron yang terdapat pada petala terakhirnya. Itu dimaksudkan dengan ion positif. Bagaimana pula dengan ion negatif? Ion negatif adalah situasi di mana atoms akan menerima elektron untuk petala yang terakhirnya. Macam tu. Kalau positif, charge dia apa? Charge dia positif lah. Ini melambangkan charge lah sebenarnya. Ini charge dia. Macam tu. Macam mana? Bunyi ayam. Awak boleh dengar tak bunyi ayam? Biasalah saya ni kampung girl, duduk dekat kampung, suasana kampung. Jadi bunyi ayam itu sesuatu benda yang biasa. Okey, macam mana cara mudahnya untuk awak faham? Awak bayangkan seandainya kita menderma elektron. Kalau kita menderma elektron, awak bayang kalau kita di bulan puasa ini, kita menderma kepada orang yang susah. Jadi, seandainya kita menderma kepada orang yang susah, itu adalah satu nilai yang baik, nilai yang positif. Sebab itu, menderma cas yang positif. Sebab orang yang menderma ni biasanya orang yang positif. Gitu. Macam itulah analogi dia. Bagaimana pula dengan menerima? Awak bayangkan, nak beras habis.
tapi tak nak bekerja. Awak mengharapkan bantuan, je asyik menerima je, nak terima pertolongan orang je. Tak nak pun usaha cari kerja kan. Jadi itu adalah satu nilai yang tak baik lah. Sebab itu dinamakan sebagai nilai negatif. Jadi untuk keadaan menerima elektron pula, sebab itu cas dia adalah cas negatif. Ingat kalau kita menderma elektron itu adalah sifat positif, cas dia pun cas positif. Kalau kita menerima elektron, kita terima elektron, tak ada usaha apa, itu adalah satu nilai yang pemalas macam tu, itu adalah cas negatif. Sekarang ini kita akan lihat contoh bagaimanakah pembentukan ion positif. Okey, sebagai contoh saya dah keluarkan satu unsur iaitu magnesium. Kita kembali kepada bunyi ayam. Lagi ayam pun nak belajar. Awak ingat awak je nak belajar, ayam pun nak belajar. Tu je berkokok. Kan macam tu. Okey, kembali balik pada sini Ingat balik apakah dimaksudkan dengan pembentukan ion positif. Ion positif situasi di mana kita mendermakan elektron ataupun kita bagi elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Iaitu di mana stabil itu adalah oktet ataupun duplet. Okey, kita tengok kat sini. Kalau awak lihat magnesium, berapakah nombor proton untuk magnesium? Nombor proton magnesium adalah 12. Jadi berdasarkan nombor proton kita buat susunan elektron. Di mana susunan elektron bagi magnesium adalah 282. Ini melambangkan, ini ada maksud Sekarang ni kita ada petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Betul tak? Kita ada petala pertama, petala kedua, petala ketiga. Ini adalah nilai elektron yang dipegang oleh petala. Contoh, petala pertama kita ada 2 elektron. Petala pertama kita ada 2 elektron. Kalau petala kedua kita ada 8 elektron. Kira cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Untuk petala ketiga kita ada 2 elektron. Kalau awak lihat di sini, susunan elektron kita 282. Saya nak jadikan petala yang terakhir saya adalah 8. Petala terakhir saya adalah 8. Apa yang saya patut buat? Sekarang ni awak lihat nilai petala kita yang terakhir adalah 2. That's why lah nilai 2 ini pada petala terakhir ni kita derma. Kita derma. Okey, bila kita derma elektron pada petala terakhir ni, maksudnya awak dah sedekahkan nilai 2 elektron pada petala terakhir ni. Jadi, berapa lagi yang tinggal kat awak? Yang tinggal dekat awak adalah 28. Ini adalah hasil Okey, awak lihat sekarang ni untuk pembentukan ion positif adalah di mana awak derma 2 elektron pada petala terakhir ini. Jadi, berapa lagi yang tinggal kat awak? Yang tinggal dekat awak hanyalah ini, iaitu 28. Jadi, stabil ataupun tidak? Stabil. Kerana apa? Kerana elektron saya pada petala terakhir sudah mencapai oktet. Macam tu je. Tapi jangan lupa buat dalam bentuk kurungan. Dan awak kena nyatakan berapakah nilai yang awak derma. Contoh awak dah derma 2. Awak letak nilai 2 positif. Ini membawa maksud bahawa awak telah 2 derma elektron bagi membentuk susunan elektron yang stabil. Macam tu. Okey, kita dah pun tahu bagaimana pembentukan ion positif kan. Sekarang ni kita akan masuk pula bagaimanakah pembentukan ion negatif. Ion negatif tu apa? Ion negatif tu adalah situasi di mana kita menerima elektron untuk petala terakhir kita bagi mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, seperti awak boleh lihat contoh di sini adalah saya ambil contoh untuk klorin. Klorin Apakah nombor proton untuk klorin? Nombor proton klorin adalah 17. Jadi, berdasarkan nombor proton, kita buat susunan elektron kita. Di mana susunan elektron kita adalah 2, 8 dan 7. Macam mana tu? Awak lihat ini adalah untuk petala kita pertama, petala kita kedua dan juga ini untuk petala kita yang ketiga. Petala kita pertama ada 2 elektron. Petala kita yang kedua adalah 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk petala ketiga ada 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, stabil ke?
belum stabil. Macam mana? Dah stabil ke? Belum. Dalam situasi ini, kita belum stabil. Kerana apa? Kita tak mencapai oktet lagi. Untuk mencapai oktet adalah di mana elektron pada petala terakhir kita ada 8. Sekarang ni awak boleh lihat kita punya susunan elektron kita ada 2, 8 dan 7. Dia berakhir dengan 7. Jadi, untuk menjadikan petala terakhir saya ada 8 elektron, saya kena buat apa? Saya terima elektron. That's why saya terima 1 elektron. Bila saya terima 1 elektron, nanti susunan elektron saya akan jadi 2, 8, 8. Okey, 2, 8, 8. Dah stabil ke belum? Sudah. Pada asalnya tak stabil kerana apa? Pada asalnya dia adalah 2, 8, 7. Untuk mencapai stabil, saya kena terima 1 elektron. Bila saya terima 1 elektron, baru saya dapat mencapaikan ia stabil 2, 8, 8. Macam itulah pembentukan untuk ion negatif. Tapi, bila awak sudah terima 1 elektron, make sure hasil dia awak kena buat dalam kurungan. Awak buat 8 elektron, tutup kurungan. Gitu. Saya kena pusing Dan nyatakan berapakah nilai yang awak terima. Seandainya awak menerima elektron, make sure awak letak charge yang menerima elektron. Apakah charge dia? Charge dia negatif. Dan berapakah nilai elektron yang awak terima? 1. Nyatakan negatif 1. Jadi, inilah cara bagaimana pembentukan ion negatif terjadi. Semua. Kita ke bahagian yang seterusnya. Okey. Bahagian seterusnya ni adalah bahagian yang terakhir. Excitednya dah bahagian yang terakhir. Okay. Apakah bahagian yang terakhir kita ni? Bahagian yang terakhir kita adalah isotop. Semua. Isotop. Kalau awak dengar perkataan isotop, isotop ni berasal daripada mana ya? Isotop ini adalah sebenarnya berasal daripada perkataan Yunani. Yunani tu yang zaman dulu kan. Di mana isotop tu dia daripada 2 perkataan isos dan topos. Di mana isos tu adalah tempat dan topos itu adalah sama. Jadi 2 perkataan itu disekalikan dinamakan sebagai isotop. Dalam jadual berkala unsur, isotop itu membawa maksud unsur tersebut berasal daripada kedudukan yang sama. Okey, yang tadi tu kita nak tengok dari mana perkataan isotop ni berasal. Sekarang ni kita akan pergi kepada definisi bagi isotop. Isotop ni apa? Isotop itu di mana atoms itu mempunyai bilangan nombor proton yang sama tetapi perbezaan dari sudut bilangan nombor neutron. Ini adalah contoh-contoh isotop. Maksudnya awak boleh lihat kat sini kita ada hidrogen. Tapi sebenarnya hidrogen tu ada beberapa jenis. Itu maksudnya isotop untuk hidrogen lah. Kita ada hidrogen 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sebenarnya nombor yang awak lihat 1, 2, 3. Hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3 itu. Nombor itu adalah nombor nukleon. Nombor nukleon itu adalah bilangan nombor proton dan juga nombor elektron di dalam atoms. Sebab itulah kalau awak boleh lihat di sini, untuk karbon 12, macam mana boleh dapatnya nama karbon 12? Karbon 12 itu hasil daripada 6 proton dicampurkan dengan 6 elektron dapat jadilah 12. Sebab itulah karbon 12 itu dapat nama. Okey, biasanya isotop ni digunakan dengan meluas untuk pelbagai bidang ya. Antaranya adalah dalam bidang perubatan. Contohnya adalah seperti cobalt 60 di mana cobalt ini digunakan untuk membunuh sel kanser. Selain daripada bidang perubatan, cobalt 60 ini juga digunakan dalam teknologi pemakanan. Macam mana digunakan? Okey, cobalt 60 ataupun cobalt 60 ini digunakan untuk membasmi ataupun membunuh mikroorganism yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan.
Jadi itulah antaranya kegunaan isotop yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Tapi saya hanya berikan 2 saja contoh kepada awak. Saya harap awak dapat gambaran lah mengenai isotop. Baiklah semua, itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak semua faham. Kalau awak tak faham, awak boleh bagi tahu saya akan explain bagaimana yang awak tak faham. Okey, itu sahajalah daripada saya, Sunshine Cikgu Yana. Sekian, arigato and bye-bye.